Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current CMY. Apa kabar kamu semua pada hari ini? Baiklah, hari ini kita ingin ulaskan satu topik atau isu yang tengah hangat membara di Sabah. Pada video kali ini, kita akan ulaskan pasal PRN Sabah yang tidak lama lagi, yang makin dekat, makin banyak drama, dan makin menarik perhatian seluruh rakyat negara kita. Tetapi lebih menarik, kita ingin kupas satu kenyataan berani daripada seorang tokoh politik yang cukup dikenali di negeri Bawah Bayu, yaitu Datuk Seri Saleh Said Keruak. Dia ini bukan calang-calang orangnya, bekas Ketua Menteri Sabah, sekarang pula Bendahari Barisan Nasional Sabah dan juga adun usukan. Baru-baru ini dia keluarkan kenyataan yang cukup pedas dan mungkin juga adalah satu amaran yang keras, memandangkan PRN Sabah yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita kupas apa yang sebenarnya berlaku di Sabah. Baru-baru ini, Saleh Said Keruak menegaskan bahwa di dalam apa jua bentuk kerjasama politik menjelang PRN Sabah nanti, tidak sepatutnya wujud sikap abang besar. Nah, itu adalah satu istilah yang menarik. Abang besar ini merujuk kepada dominasi satu pihak ke atas yang lain di dalam gabungan politik. Maksudnya tidak bolehlah ada parti yang ingin menunjukkan lagak dan ingin mengawal semua keputusan ataupun fikir yang dia ini yang paling kuat dan yang paling penting di dalam sesuatu gabungan. Saleh berkata, kalau ingin membentuk pakatan politik yang kukuh, semua pihak kena duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak boleh ada yang mendominasi ataupun kontrol semua pergerakan seperti remote TV. Baiklah, beliau juga menyatakan bahwa Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan sebagai tunjang utama kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan tidak wajar untuk berpisah di Sabah. Maknanya, Saleh Said Keruak ingin kerjasama antara dua blok besar ini diteruskan di peringkat negeri juga, demi perpaduan, kestabilan, dan juga pembangunan. Katanya lagi, gabungan itu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia sepatutnya terbuka kepada penyertaan parti-parti tempatan yang berkongsi aspirasi yang sama, asalkan mereka ikhlas dan bersedia untuk bekerja sama. Yang menariknya, Saleh juga menekankan bahwa pembahagian kerusi pilihan raya nanti mestilah adil dan juga saksama. Tidak boleh main kau ambil banyak, saya ambil sedikit. Semua pihak di dalam sesuatu pakatan kenalah bersetuju dengan prinsip saling menghormati autonomi Sabah dan juga bersedia untuk penyesuaian politik yang jujur. Hanya selepas itu, semua pihak bolehlah bergerak sebagai satu pasukan. Katanya ini bukan perjuangan pribadi, tetapi adalah satu komitmen bersama demi masa depan Sabah. Ayat yang berat dan penuh dengan makna. Tetapi ikhlas kah? Kalau ikhlas, kita nampak bahwa Saleh Said Keruak coba untuk menghantar satu message yang jelas bahwa sekarang bukanlah masa untuk berpolitik secara individualistik, tetapi masa untuk bersatu demi rakyat, demi negeri. Kalau ikhlaslah. Tapi kan geng, kalau kita throwback sedikit, pada 3 April yang lalu, Ketua Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin pun ada keluarkan kenyataan yang lebih kurang senada. Dia kata Barisan Nasional tidak akan bertanding secara solo di dalam PRN nanti. Barisan Nasional akan bergabung dengan parti-parti lain yang akan umumkan kerjasama itu bila masa. Bung berkata, dalam keadaan politik semasa, tidak ada satu parti pun yang boleh menang dan membentuk kerajaan secara solo. Semua pun mestilah bekerja sama. Dan kita tahu kenyataan Bung ini datang selepas krisis yang berlaku di dalam UMNO Sabah sendiri pada tahun lepas, apabila beberapa adun keluar parti dan menyokong Ketua Menteri Haji Jinor.
Terma dia di sini bukanlah keluar parti, tetapi mereka tidak mengendahkan arahan daripada kepimpinan parti mereka sendiri dan mengambil keputusan untuk bertindak atas kapasiti sendiri. Masa itu memang UMNO Sabah bergolak teruk. Bung Mokhtar pun pernah tarik sokongan terhadap Haji J, tetapi akhirnya terpaksa reda dengan realiti politik semasa. Kalau kita imbas balik PRN Sabah tahun 2020, Barisan Nasional melalui UMNO hanya menang 14 kerusi daripada 73 kerusi DUN. Jadi untuk PRN kali ini, Barisan Nasional menyasarkan untuk bertanding sekurang-kurangnya 40 kerusi. Tetapi persoalannya, adakah Pakatan Harapan akan memberikan laluan? Dan bagaimana pula dengan GRS? Parti-parti tempatan seperti Warisan, KDM, dan PBS juga bagaimana? Siapa akan jadi kingmaker di dalam PRN kali ini? Kita semua tahu yang Sabah ini adalah satu negeri yang unik. Politik dia tidak sama seperti di Semenanjung. Kadang-kadang calon boleh menang sebab faktor personality dan bukanlah faktor parti. Jadi bila Saleh Said Kerouak bercakap tentang keikhlasan dan saling menghormati, itu bukanlah cakap yang kosong. Di Sabah, kalau parti dari Semenanjung datang dengan sikap menguasai, memang rakyat akan menolak bulat-bulat. Dan geng, kita kena ingat juga yang sebelum ini pernah timbul isu antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan itu sendiri. Misalnya di peringkat persekutuan, DAP dan UMNO pun bukanlah mesra sangat, walaupun sekarang ini duduk di dalam kerajaan yang sama. Masih lagi ada suara-suara sinis, masih ada sentimen yang tidak puas hati. Kalau suasana macam itu dibawa ke sini, ke negeri ini, di Sabah, tidak mustahil ia akan menjadi bara dalam kerjasama politik negeri itu. Lagi-lagi apabila ada parti tempatan yang sememangnya anti campur tangan luar. Sebab itu kenyataan Saleh ini penting. Dia ingin memberikan peringatan supaya gabungan yang ingin dibentuk nanti jangan datang dengan gaya kami dari KL, kami lebih tahu. No. Rakyat Sabah memang sudah lama muak dengan pendekatan yang macam itu. Sekarang ini mari kita ulas pula sedikit tentang isu sebenar yang tengah mendidih di bawah permukaan. Bila Saleh Said Kerouak sebut saja abang besar, adakah dia sebenarnya sedang menyindir UMNO Pusat ataupun DAP ataupun mungkin PKR? Sebab kita tahu di dalam banyak rundingan kerusi sebelum ini memang ada cerita parti tertentu cuba ambil lebih banyak kerusi walaupun sudah tidak kuat di kawasan itu. Soalnya adakah perkara yang sama sedang berlaku di Sabah? Dan kalau iya, siapakah yang sebenarnya cuba untuk menjadi abang besar itu? Ada juga pemerhati politik yang berkata kenyataan Saleh ini mungkin ditujukan kepada DAP yang dikatakan terlalu dominan di dalam menentukan strategi kerajaan perpaduan. Tetapi ada juga yang rasa kenyataan ini sebenarnya satu sindiran halus kepada UMNO Pusat yang kadang-kadang lupa realiti politik di Sabah tidak sama macam di Semenanjung. Jadi siapa yang betul? Dan kalau benar ada pihak yang coba mendominasi, apakah reaksi parti-parti tempatan nanti? Adakah mereka akan akur? Atau adakah kita akan melihat satu gelombang penolakan terhadap parti-parti dari Semenanjung? Apapun yang pasti, kenyataan Saleh Said Kerouak ini bukanlah sekadar retorik politik. Ia adalah satu peringatan. Dan kalau pemimpin-pemimpin PHBN di peringkat pusat tidak mengambil serius akan perkara ini, mereka mungkin akan kehilangan sokongan di Sabah. Rakyat Sabah bukan bodoh. Mereka tahu menilai siapa yang benar-benar ikhlas dan siapa yang hanya datang semasa pilihan raya. Jadi kawan-kawan semua, sahabat handai semua, kami ingin mendengar pula apa suara kamu semua. Kamu rasa siapa yang dimaksudkan sebagai abang besar di dalam kenyataan Saleh Said Kerouak? Adakah Barisan Nasional patut kekal bersama PH di Sabah?
Atau lebih baik biar parti-parti tempatan menjadi penentu hala tuju politik negeri ini? Kamu setuju atau tidak kalau kita kata politik Sabah ini patut dibebaskan dari dominasi parti-parti dari Semenanjung? Baiklah, macam biasa, tinggalkan komen Anda, ulaskan komen serta pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe kalau belum subscribe di channel ini, Currents VMY, sebab kita di sini bukan setakat membaca berita, tetapi kita bedah, kita rungkai sampai ke akar, sampai kita semua faham siapa sebenarnya yang main wayang di dalam politik negara kita. Jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Currents VMY, Minda Bebas, Bicara Berani.